Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih terlangkai acara. Barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang sentiasa peka dengan masa. Para guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Tautan persaudaraan. Tajuk cerita yang akan saya kongsikan pada hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Sebermula kisah Umar Karif, seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama datuk dan neneknya di kampung. Ketenangan hatinya mula tergugat apabila dimusuhi rakan sekelas di sekolah baharunya, iaitu Alan. Umar Karif sering dipersendakan oleh Alan yang tidak senang dengan kehadirannya di sekolah kebangsaan Seri Cahaya. Alan menganggap Umar Karif cuba merampas haknya. Ada sahaja yang dilakukan olehnya semata-mata untuk menyakiti hati Umar Karif. Namun, Umar Karif sentiasa bersabar dengan tindak tanduk rakannya itu. Tanpa diduga, sesuatu menimpa Alan. Apakah yang berlaku sebenarnya dan berakhirkah persekitaran mereka? Kawan-kawan, kisahnya bermula begini. Ketika hari pertama Umar Karif memulakan ayunan langkahnya memasuki pekarangan sekolah, jiwanya resah. Dia menuju ke kelas 5 Kinabalu setelah ternampak namanya tertera pada papan kenyataan penempatan kelas. Umar Karif bergegas menuju ke kelas. Secara tidak sengaja, terpijak kasut seseorang. Umar Karif sedikit cemas dan segera meminta maaf. Namun, Alan tidak mengendahkannya. Sebaliknya membersihkan kasutnya yang kini kotor. Alan memandang Umar Karif dengan pandangan yang tajam dan geram. Fikiran Alan berputar seketika. Kali ini, dia termenung memikirkan kejadian di sekolah pagi tadi. Bagi Alan, murid baharu bernama Umar Karif itu sudah berlagak hero di kelasnya. Dia mendapat perhatian daripada Cikgu Sofia, guru kelasnya. Apa yang lebih menyakitkan hatinya, Ravin, rakan karibnya kelihatan mesra dengan Umar Karif. Fikiran Alan ligat memikirkan cara mengenalkan Umar Karif. Suasana pagi di kelas 5 Kinabalu riuh rendah seperti pasar borong. Kelihatan beberapa orang murid berbual tentang pelajaran, manakala sebahagian lagi sekadar berbual-bual kosong dan ketawa sehingga menjadikan suasana hingar-bingar. Ketika itu, ketua kelas memberi ucapan salam diikuti murid yang lain. Cikgu Sofia mengambil pen dan menuju ke papan putih. Beliau terpandang contengan kartun di situ. Seraya itu, beliau menanya ke pelakunya. Alan bersuara sambil menuding jari ke arah Umar Karif. Alan tersengih sahaja kali ini. Dia berjaya mengenalkan Umar Karif. Cikgu Sofia menasihati murid-muridnya. Beliau tahu Umar Karif tidak akan berbuat begitu. Cuma dia tidak mahu mengaruhkan lagi keadaan. Kawan-kawan, ketika senasyid Cikgu Sofia mengajar, muncul seorang pengawas mengetuk pintu kelas 5 Kinabalu. Umar Karif dipanggil oleh guru besar. Hatinya berdegup kencang. Pelbagai sangkaan dalam fikirannya. Rupa-rupanya beliau mahu melantik Umar Karif menjadi pengawas sekolah. Perlahan-lahan Umar Karif mengangguk dan setuju. Cerita murid baru menjadi pengawas mula tersebar. Ketika waktu rehat, ramai murid bercerita. Kebetulan pula Alan berada di situ mendengar perbualan mereka. Tiba-tiba hatinya membara. Sakit hatinya bukan kepalang. Alan tahu tidak mudah baginya bersaing dengan Umar Karif. Perasaan benci kepada Umar Karif semakin menguasainya. Umar Karif melangkah masuk ke kelas dan berjalan ke tempat duduknya. Lalu namanya dipanggil oleh Alan. Alan memarahi Umar Karif dengan kata-kata yang amat kesat sambil menuding jari ke muka Umar Karif. Tanpa menjawab sepatah pun, tiba-tiba Umar Karif bersuara. Biarpun nadanya mendatar, tetapi cukup membuatkan hati rakan-rakan yang lain tersentuh. Begitulah sikap kedua-duanya, bagai langit dengan bumi. Kawan-kawan ingin tahu kisah seterusnya? Alan sudah beberapa hari tidak hadir ke sekolah. Ini kerana ibu dan bapanya dimasukkan ke unit rawat terapi di hospital. Mereka dijangkiti virus influenza A sebaik pulang dari Hong Kong atas urusan perniagaan. Keadaan mereka dikabarkan kritikal.
Kini Alan takut kehilangan mereka. Fikirannya melayang kepada Umar Karif, teman sekelas yang dipersendakan dan dimusuhi. Entah mengapa hatinya berasa sebab. Sepanjang dia berada di hospital, belum pernah rakan-rakan baiknya datang menjenguk. Hanya Ravin dan Umar Karif yang sudi melawatnya. Apatah lagi Umar Karif tidak pernah jemu datang, tetapi Alan seolah-olah tidak pernah menghargai kawannya itu. Biarpun Umar Karif berasa kecewa dengan tindakan Alan itu, dia tidak pernah berputus berdoa agar hubungan mereka akan pulih. Seperti biasa, selepas sahaja menziarahi Alan di hospital, Umar Karif menghulurkan tangan untuk bersalam. Dia sentiasa cuba berbaik-baik dengan Alan, biarpun huluran tangannya tidak pernah disambut oleh Alan. Tetapi kali ini, huluran tangannya disambut mesra. Mereka berpandangan, berpelukan dan senyuman terukir di wajah mereka. Tiada lagi cemburu dan dendam. Usai bersalaman, Alan dipanggil oleh Dr. Helmi. Beliau memberitahu ibu dan bapanya akan dimasukkan ke wad biasa. Alan dibenarkan melawat mereka. Air matanya berlinangan deras. Umar Karif yang menyaksikan situasi itu turut terharu. Sejak itu, persahabatan Umar Karif dan Alan bertaut seperti saudara. Hubungan mereka bagai isi dengan kuku. Rakan-rakan, yang baik biarlah dilarik, yang buruk letak di tepi. Jadilah seorang yang penyabar dan pemaaf, kerana sikap itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Seterusnya, kita mesti hidup aman dan damai. Jika terjadi persengketaan, segeralah berdamai agar perpaduan kembali terjalin. Tambahan pula, kita tinggal dalam sebuah negara yang mempunyai citra bangsa. Sesungguhnya betapa indahnya hubungan yang terjalin tanpa ada prasangka. Sekian, terima kasih.